Ya, cikgu. Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey. So hari ni kita akan masuk tajuk 3.2. Okey, boleh nampak kan cikgu punya share screen ni. Okey, so hari ni kita akan tengok tajuk 3.2 iaitu sistem peredaran darah. Kejap saya besarkan sikit. Okey, so ini kita punya kriteria kejayaan di mana, okey sikit je sebab hari ni kita satu masa sahaja. So, kamu dikatakan berjaya sekiranya kamu boleh menyatakan satu persamaan. Hari ni kita nak belajar tentang sistem peredaran darah haiwan untuk haiwan vertebrata. Okay, so kalau kita sebut vertebrata, dia ada 5 lah iaitu mamalia, burung, ikan, amfibia dan juga reptilia. Okay, so kita akan lihat dulu apa persamaan di antara kelima-lima sistem peredaran darah haiwan vertebrata ni. Okay. Dan yang kedua, kamu boleh menyatakan jenis peredaran darah bagi mamalia, burung, ikan, amfibia dan reptilia. Okay, so kita lihat dahulu. Okay, cikgu minta kamu baca buku teks. Okay, muka surat, buku teks kamu muka surat 83. Okay, tolong baca sekejap sementara saya ambil kehadiran. Okay, saya nak ambil kehadiran dulu. Afiq tak ada ke? Ada kot. Tak ada, cikgu. Daripada pagi Afiq tak ada. Haa. Akmal pun. Aku malam tadi ada. Tadi ada, sekarang tak ada. Okay. Daniel? Harith? Saifullah, Syamil. Tak ada sekarang dalam kelas cikgu. Mana dia? Aziz pun tak ada ni. Cikgu akan sebut nama yang tak ada Kalau kamu ada dalam ni cepat-cepatlah kamu kata cikgu saya. Kalau tak nanti saya tulis kamu tak hadir lah hari ni kelas cikgu. Walaupun sekejap lagi kamu akan key in attendance. Ni memang saya ambil juga. Ria tak ada. Sofia tak ada. Hannah pun tak ada. Alia Husna pun tak ada. Kalau ada yang ada dalam ni tapi saya tak nampak nama dia, tolong inform cikgu lah. Cikgu takut nanti kan cikgu tak ambil pula kehadiran dia. Okay. Alright. So kamu dah baca ke? Dah, cikgu. Dah, okay, good, thank you. Okay, so mari kita tengok sama-sama apakah tajuk kita hari ni. Okay, so hari ni kita nak tengok sistem peredaran darah haiwan bagi vertebrata. So, manusia dan juga semua haiwan vertebrata ni, vertebrata kita tahu dia ada 5 kelas kan, iaitu mamalia, reptilia, amfibia, burung dan juga ikan ni. Dia ada mempunyai sistem pengangkutan yang khusus iaitu yang kita panggil dia sebagai sistem peredaran darah. Okey, tetapi sistem peredaran darah untuk kelima-lima haiwan vertebrata ni dia tak sama. Okey, dia tak sama. Okey. So kita akan lihatlah dia ada berapa kali darah tu mengalir melalui jantung. Okay. So, dia minta kita jalankan aktiviti 3.2 untuk mengetahui perbezaan. So, dalam kamu punya modul, okay, dalam kamu punya modul, muka surat berapa ya? Mari cikgu semak sekejap.
Okey, modul muka surat 14 tapi cikgu rasa ruangan ni tak muat lah kalau kamu nak tulis dekat sini kan, betul tak? Ruangan ni memang tak muat. Okey, ni aktiviti kita. Okey, so aktiviti kita ni kita nak membanding dan membezakan sistem peredaran darah bagi haiwan vertebrata dan juga haiwan vertebrata iaitu yang 5 tadi tu. Burung, ikan, mamalia, amfibia dan reptilia. So, cikgu minta untuk aktiviti 3.2 kita buat dalam buku tulis. Semua orang ada buku tulis kan? Ada. Buku tulis sains. Kita sediakan satu buku tulis sains. Okey, so untuk aktiviti ini cikgu nak minta kamu lengkapkan perbandingan sistem peredaran darah haiwan vertebrata. Okey, so kalau kita nak lengkapkan perbandingan dan perbezaan, okey, kejap ya, cikgu nak conteng. Okey, first kita mesti ada persamaan. Sekejap, cikgu punya pen ni bateri dia dah nak habis. Okey. Alamak, bateri dah habis ke? Okay, nampaknya bateri pen cikgu ni dah habis. So, cikgu hanya boleh bercakap je lah. Dah habis dah. Okay, tak apa. Saya guna sekejap ya. Dah tak boleh nak conteng. So, cikgu terpaksa bercakap sahaja. Okey, tak apa. Okey. So, kalau kita lihat dekat sini, dia ada 4 persamaan dia ada satu, iaitu dia terdiri daripada satu sistem yang mana dia membolehkan darah ni mengalir dalam salur darah secara berterusan dan mesti melalui jantung. Kenapa darah mesti melalui jantung? Sebab jantung dia akan mengepam darah tersebut ke seluruh badan dan kembali ke jantung. Okey, so kita lihat dahulu satu persatu. Mana buku teks kita tadi balik? Okey, so kita lihat satu persatu peredaran darah. Okey, so kita tengok dahulu peredaran darah ikan. Boleh nampak tak ikan? Okey. Cikgu kecilkan sikit. Okey, so kalau kamu tengok ikan, boleh nampak ke pointer cikgu ni? Alah, tak bestnya lah. Okey. So kalau kamu tengok, ikan dia ada dia punya jenis peredaran darah. Okey, jenis peredaran darah dia kita katakan dia adalah tunggal. Okey, jenis peredaran darah tunggal. Kenapa kita kata dia tunggal? Sebab darah ni dia mengalir dalam satu kitaran. Cuba nampak pergerakan dia. Okey, ini jantung. Okey, ini adalah jantung. Ini kapilari insang. Ini kapilari badan. Okey. So darah ni dia akan mengalir daripada jantung, dia akan pergi. Yang biru ni adalah darah yang warna biru ni campuran darah beroksigen dengan darah terdioksigen. Okey, yang biru ni, yang cikgu tunjuk ni dia adalah campuran darah beroksigen dengan darah terdioksigen. Dia akan masuk ke kapilari insang. Kemudian bila sampai dekat kapilari, dia akan melalui proses apa? Pertukaran gas kan. Sebab tu kalau awak nampak darah yang keluar daripada kapilari insang ni dia berwarna merah. Darah warna merah ni adalah darah yang beroksigen. Okay, boleh faham tak setakat ni? Boleh. So darah yang beroksigen ni dia akan pergi ke kapilari badan.
bahagian badan ikan yang lain dan dia akan melakukan proses respirasi sel. So nampak darah daripada warna merah menjadi warna biru. Maknanya darah tu dah menjadi darah yang bercampurlah, darah yang beroksigen dan terdioksigen. Sorry, yang biru ni adalah darah yang terdioksigen. Ni ikan kan, darah terdioksigen. Kalau ikan dia ada dua je, terdioksigen dengan beroksigen. Yang merah ni beroksigen, yang biru terdioksigen. So darah yang terdioksigen tu darah yang mengandungi kandungan gas karbon dioksida yang tinggi lah. So dia akan masuk ke dalam jantung. So jantung dia ada dua ruang, iaitu atrium dan juga ventricle. Bila sampai kat jantung, jantung akan pump darah ni pergi ke kapilari insang balik untuk melakukan proses pertukaran gas. Okey. So kita katakan jenis sistem peredaran darah bagi ikan adalah jenis tunggal, tertutup dan lengkap. Cikgu ulang, tunggal, tertutup dan lengkap. Kenapa tunggal? Sebab darah tu dia masuk jantung sekali sahaja dalam satu kitaran. Okey, tunggal sebab dia masuk ke dalam jantung sekali sahaja. Nampak? Dia masuk ikut atrium, dia keluar ikut ventricle. Tertutup, tertutup sebab kita katakan darah tu dia berada dalam salur darah sepenuhnya. Itu maksud tertutup. Okey, manakala dia punya bilangan ruang dekat jantung, dia ada dua, iaitu atrium dan ventricle. Tak sure Cici mana sekejap lagi. Bodoh kelas. Okey, itu adalah ikan. Okey, yang kedua adalah amfibia. Okey, amfibia jenis peredaran darah dia kita katakan ganda dua. Kenapa ganda dua? Sebab darah ni dia masuk ke dalam jantung sebanyak 2 kali dalam satu kitaran. Mana yang 2 kali tu? Okey, yang 2 kali tu adalah nampak mula-mula cikgu mulakan daripada darah yang terdioksigen yang warna biru ni. Boleh nampak kan pointer cikgu tunjuk tu. Okey, warna biru ni darah terdioksigen, dia akan masuk ke dalam atrium, dia pergi ke ventricle. Yang warna purple tu adalah darah bercampur antara terdioksigen dengan darah beroksigen. Yang warna purple ni buku teks kamu. Okey, and then dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke kapilari, peparu dan kulit. Darah ni akan pergi ke kapilari, peparu dan kulit, dan ada juga satu bahagian dia akan pergi ke kapilari badan. Dia pergi ke kapilari, peparu dan kulit kat sini. Bila sampai dekat kapilari, peparu dan kulit, dekat sini berlakunya pertukaran gas. Betul tak? Sebab amfibia dia ada dua struktur respirasi, iaitu peparu dan juga kulit lembab. So bila sampai dekat sini, darah yang bercampur tadi akan menerima oksigen dan akan bertukar menjadi warna merah. So darah yang mengandungi oksigen atau darah beroksigen tu dia akan masuk balik ikut jantung, dia keluar lagi sekali. Nampak dia masuk jantung 2 kali. Mula-mula darah yang campur, kemudian darah yang beroksigen. Bila dicampur masuk dekat jantung, darah tu bercampur balik lah. Sebab jantung amfibia ni dia tak ada septum. Septum tu pemisah. Nanti cikgu akan tunjuk haiwan apa yang ada septum dekat jantung dia. So bila sampai dekat sini, so jantung ni, darah ni dia akan keluar balik daripada jantung dan dia akan pergi ke kapilari badan dekat bawah ni untuk melakukan proses respirasi. So darah yang bercampur oksigen dengan terdioksigen tadi akan menjadi warna biru. Warna biru ni maksudnya darah ni dia mengandungi kepekatan karbon dioksida yang tinggi. Okey, terdioksigen tak ada oksigen lah. So dia akan pusing masuk balik ikut jantung. So nampak tak daripada saya cerita tadi, darah ni dia akan masuk ke dalam jantung sebanyak 2 kali. So bila 2 kali tu yang kita panggil dia peredaran darah ganda 2.
Okey, ganda 2. Sebab apa ganda 2? Sebab dia masuk dalam jantung 2 kali dalam satu kitaran. Okey, and then dia jenis tertutup. Tertutup. Kenapa tertutup? Sebab darah tu dia berada dalam salur darah sepenuhnya. Okey, manakala bilangan ruang dalam jantung, ada berapa ruang ni? Cuba tengok ada berapa ruang jantung dia. Ada atrium ada 2, ventricle ada 1. So dia ada 3 ruang. Okey, kamu tolong catat tau yang cikgu tulis ni. Nanti kamu nak buat aktiviti 3.2. Kita tak boleh nak buat berkumpulan lah. Kita buat dekat rumah masing-masing. Okey, so kita kata dia ada 3 ruang, iaitu ada 2 atrium dan 1 ventricle. Okay, itu amphibia. Sekarang kita tengok reptilia. Reptilia ni dia ada darah beroksigen warna merah. Okey, dan warna biru ni dia ada darah terdioksigen. Dekat bahagian dalam jantung, dekat bahagian dia punya ventricle sahaja dia ada campuran sedikit. Reptilia tu. Tapi actually secara sepenuhnya dia ada 2 jenis lah darah dia, iaitu darah terdioksigen, darah beroksigen yang warna merah ni. Cikgu tak puas sebab tak boleh nak conteng kan, nak tunjuk kat kamu. Okey, tak apalah. Alright, so kita katakan sistem peredaran darah bagi reptilia ni dia ganda 2. Kenapa ganda 2? Sebab darah ni masuk ke dalam jantung sebanyak 2 kali. Cuba kamu tengok. So darah yang terdioksigen ni masuk melalui atrium. Okey, dia akan masuk melalui atrium dan dia akan keluar. Okey, dia akan keluar melalui ventricle, kemudian dia pergi ke kapilari peparu, berlakunya pertukaran gas, and then dia masuk balik darah tu ke dalam jantung untuk dipam ke kapilari badan. So itu yang kita panggil ganda 2, sebab darah tu dia masuk mengalir ataupun masuk ke dalam jantung sebanyak 2 kali dalam satu kitaran. Okey. So, kamu cuba tengok ada berapa ruang dekat jantung tu? Ada berapa ruang? Dekat jantung ada berapa ruang? 3. 3, iaitu dia ada 2 atrium, 1 ventricle. Okey. Okey. So reptilia cikgu ulang lagi sekali. Kita katakan jenis peredaran darah dia adalah ganda 2. Okey, ganda 2 tertutup. Okey, tertutup memanglah semua tertutup, semua semua darah tu berada dalam salur darah yang tertutup. Setakat ni tak ada lagi lah sistem peredaran darah terbuka. Terbuka tu maknanya ada setengah dekat bahagian sel, ada setengah dia boleh meresap keluar dari salur darah. Setakat ni haiwan vertebrata semua tertutup. Okey, dan dia ada 3 ruang dekat jantung. Okey, the last one. Mamalia dengan burung ni sama. Okey, sistem peredaran darah dia sama untuk mamalia dan burung, iaitu kita kata dia peredaran darah ganda 2. Sebab apa ganda 2? Sebab darah masuk ke dalam jantung 2 kali. Okey, nampak? Okey, cuba tengok bezanya jantung mamalia dan burung ni dengan reptilia. Nampak tak dia terpisah? Dekat tengah-tengah ni tak ada pun darah yang bercampur. Sebab apa? Sebab jantung mamalia dan burung ni dia ada septum. Okey, dia ada septum, iaitu dia pisahkan terus darah yang beroksigen dengan darah terdioksigen di dalam jantung. So kalau kita tengok macam ni lah. Okey, so kita panggil di sistem peredaran darah tertutup sebab darah tu berada di dalam salur darah sepenuhnya, dan ganda 2 kerana darah masuk ke dalam jantung sebanyak 2 kali. So darah yang warna biru ni darah terdioksigen, dia akan masuk ke dalam jantung, jantung akan pump pergi ke peparu, and then dekat peparu dia akan apa? Dia akan tukar gas, dia akan ambil gas oksigen, jadilah darah warna merah yang kita panggil terdioksigen dan masuk ke dalam peparu jantung balik, jantung akan pump
melalui atrium dan akan pergi ke kapilari badan. Di kapilari badan akan berlakulah pertukaran gas. Okey. So, ini yang kamu kena buat ni. Okay, ini yang kamu kena buat. So, ambil buku tulis. Okay, ambil buku tulis. Kamu lengkapkan. Buat macam ni. Membanding aktiviti 3.2 salin balik. Okey, terdiri daripada satu sistem, ni persamaan dia lah, terdiri daripada satu sistem yang membolehkan darah mengalir secara dalam salur darah secara berterusan melalui jantung yang mengepam darah ke seluruh badan dan kembali ke jantung. So perbezaan ni kamu boleh guna lampiran yang berbeza. Okay, so disebabkan burung dengan mamalia ni sama, so kita sekalikan je. So ada 4 kotak lah. 4 kotak tu mewakili setiap kumpulan haiwan vertebrata kecuali burung dan manusia. Okay, so kamu boleh rujuk yang ini. Ini yang saya guna. Rajah boleh guna buku teks. Untuk penerangan boleh guna yang ini. Iaitu kamu boleh katakan, kamu boleh bezakan dari segi jenis peredaran darah dan juga bilangan ruang jantung. Boleh tak? Ada soalan ke nak bertanya? Tak. Tak? Cikgu, Ya. saya tak ada buku. Boleh saya buat atas kertas? Siapa yang tak ada buku tu? Adam. Kenapa Adam tak ada buku, Adam? Sekolah saya kat Kuala Selangor. Oh, buku awak kat rumah okey. Kalau buku dekat rumah, bolehlah buat dekat kertas cantik-cantik. Nanti tampal je dalam buku tu. Okey? Baik, cikgu. Tak payah nak salin-salin 2-3 kali. So, kamu tampal je latihan tu dalam buku kamu since kamu dah balik rumah nanti. Okey, cikgu. Okey. Ada soalan lagi tak? Okey. Kalau tak ada soalan, cikgu nak ambil masa dalam 5 minit untuk kita isi kehadiran kamu dalam link yang saya bagi dekat ruangan Google, ruangan chat tu. Isi, klik dulu, kita isi sama-sama sebab kamu kena isi. Akmal dah masuk, okey. Kamu kena isi apa nama? Kriteria kejayaan kan? Nanti cikgu bacakan kriteria kejayaan untuk kamu. Dah isi ke? Okay, ni kriteria kejayaan kamu. Boleh ke nak cikgu bacakan ke kriteria kejayaan tu? Okay, ni kamu boleh guna yang ini. Kalau nak screenshot boleh screenshot atau kejap lagi saya boleh share dalam group pun boleh. Share dalam group cikgu. Kejap lagi saya share dalam group yang bahagian nota ni. Sekejap saya share sekarang. Okay, saya dah share dalam group.
Okay, ada soalan tak nak tanya? Cikgu, kriteria kejayaan tadi apa? Okey, ini kriteria kejayaan dia. Okey, yang pertama menyatakan satu persamaan sistem peredaran darah haiwan vertebrata. Awak ambil satu sampai vertebrata je lah. Banyak sangat nak tulis kan? Vertebrata je. Ataupun cikgu copy paste yang ini letak dekat ruangan chat. Supaya kamu boleh copy paste je dekat ruangan chat tu. Cikgu ulang cik. Oh tak apa. Tu saya dah bagi dah. Okay, nanti kalau kamu dah siap, nota yang kamu buat tu, kamu snap je gambar, hantar dalam grup WhatsApp. Jangan hantar personal tau, saya tak sempat nak baca. So, hantar dekat grup WhatsApp. Afiq, Daniel, Haris, Saifullah, Syamil, Alia, Azib, Kamalia, Rania, Ria. Rania ada Ria, Sofia dengan Wan Nurul Hana. Mereka ni ada masalah internet ke? Kamu tahu tak? Ataupun masalah gadget ke? Kongsi gadget dengan parent ke? Ada tak tahu? Okey. Nampaknya Puan Ko pun dah masuk. So, nanti latihan yang kamu buat tu kamu snap hantar dalam grup WhatsApp kelas, okey? Okey, bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.